Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hari ini bukan jadual biasa kita, cuma mungkin raya, masa kekosongan hari raya ketiga. Jadi saya diberi kesempatan untuk bersama hadirin hadirat dalam satu tajuk yang kita bina, iaitu apa kita kata? Doa mustajab bagi ulul albab. Doa mustajab bagi ulul albab. Buat tajuk tu supaya bunyi akhir sama ya. Tapi tajuk ni saya dapat daripada akhir surah Al-Imran. Akhir surah Al-Imran, iaitu 10 ayat ataupun 11 ayat terakhir daripada surah Al-Imran. Ada kelebihan besar 10 ayat terakhir surah Al-Imran ini. Diriwayatkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, saat turun ayat ni Nabi minta izin daripada Aisyah. Ayat ni turun semasa di Madinah kan, Madaniyah. Dia kata, beri engkau jangan kacau aku nak bermunajat dengan Tuhanku. Tak apa, Aisyah kata, aku beri peluang kepada kamu sepenuhnya. Aku tidur kat lain lah malam ni kan. Beri peluang pada Nabi. Nabi saat baca ayat ni, dia baca, dia menangis, dia baca, dia menangis, dia baca, dia menangis, sehingga diriwayatkan juga mengatakan bahawa Nabi setelah bangun sebelum subuh, sebelum dia ke bilik air, sebelum dia mandi, dia akan baca 10 ayat terakhir surah Al-Imran. Dia baca, kemudian baru dia pergi bilik air, dia bersih, dan dia sembahyang 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, kemudian dia tutup dengan 3 rakaat witir. Itu amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila saya baca, jumpa hadis begini, saya nak tahu, sebab saya ni membimbing tadabbur. Dalam radio IKIM pun, kalau orang nak bincang pasal ayat-ayat, dia panggil saya lah untuk tengok dari sudut tajuk dan berkaitan dengan ayat tersebut. Saya suka tengok ayat itu berasaskan tujuan ayat itu diturunkan, satu. Yang kedua, bagaimana Allah berdialog ataupun menyampaikan berita kepada kita sebagai hamba dia. Dia cara menyampaikan itu menarik perhatian. Jadi bila saya baca hadis mengenai kelebihan 10 ayat terakhir ini, kenapa Nabi menangis? Dan kenapa Nabi minta daripada isteri dia Aisyah untuk untuk membiarkan dia untuk bermunajat dengan Allah di saat tahajud, qiyamul lail, di akhir malam. Kalau Nabi buat macam ni, mesti ada rahsia yang kita kena tahu kan. Lalu dalam hadis yang saya dapat daripada satu hadis, hadis riwayat Muslim, dia kata sahih, thabata fi sahih Ibnu Hibban min hadis Aisyah radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu malam daripada hidup Nabi, dia kata, "Dharini ata'abbad li Rabbi." Wahai Aisyah, dari ni kau jangan kacau aku, biar aku
mengabdi diri kepada Tuhanku di waktu ni. Dia tak nak bagi kacau masa dia bangun pagi tu, bangun tahajud tu. Lah sekali dia kata laqad nazalat hadhihi lailah, mula-mula turun. Laqad nazalat, hadis ni panjang, saya ringkaskan. Sesungguhnya telah turun pada malam ini beberapa ayat yang dimasukkan 10 atau 11 terakhir ayat surah Al-Imran. Dia kata apa? Wailul liman qara'aha walam yatafakkar fiha. Wailun ni kita terjemah apa? Kalau biasa kita terjemah celaka, rugi besar. Kalau kita tak sampai celaka pun rugi besar. Wailun ni rugi besar bagi yang membaca 10 akhir surah Al-Imran tapi dia tidak berfikir tentang ayat tersebut. Tak fikir, tidak tadabbur. Ini konsep tadabbur kita. Jadi dengan sebab itu saya cubalah mendalami surah ni. Memang hebat, ayat ni kan memang hebat. Antaranya kehebatan dia boleh bersih hati kita dengan sentiasa beramal dengan ayat ini. Yang kedua, doa mustajab, doa kita mustajab. Kuncinya ada 4 secara ringkaslah. Pertama, dalam solat. Yang kedua di luar solat. Maknanya seorang yang beramal dengan ayat ini, bagaimana dia boleh bersih hati? Kerana sepanjang kehidupan dia semayang, dia ada syarat kena dia panggil zikir dalam solat. Nanti kita cerita. Yang di luar solat, bila dia keluar daripada solat, dia kena buat 4 perkara. Disebut dalam ni 4 perkara. Jadi bila anda tengok yang ni, lepas tu doa-doa yang ada dalam ayat 191 sampai 194 memang membawa kita kepada nilai hidup yang cukup sempurna. Jadi marilah sama-sama kita melihat 10 ayat terakhir. Tak sempat kita habis malam ni, tapi anda nak buat ringkasannya lah, ringkasan daripada ayat ni. Pertama sekali, cuba usaha faham ayat ni secara, bila saya cerita secara umum, balik cuba usaha dalami ayat ni, 10 ayat terakhir ataupun 11 ayat. Kalau kita start daripada ayat 190 di muka surat 75 sampai 200, maknanya 11. Kalau 10 ayat dia ambil 191, jadi 10 ayat. Disebutlah hadis 10 ayat. Tapi dalam ayat yang ke-10 itu ada kaitan sedikit dengan ayat yang sebelum tu. Nak baca ayat alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, start situ pun tak apa. Kalau nak lebih baik, ambil sebelum tu. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Ulil albab ni lah yang kita buat tajuk tu. Ulul albab maknanya, apa makna ulul albab? Ulu ialah yang memiliki, al-albab daripada lubuk, lubun maknanya hati nurani yang tidak ada titik-titik hitam, topuk-topuk hitam, tak ada, bersih. Maknanya hati nurani itu bila dia melihat dunia, dia tidak akan lihat dunia semata. Dia tengok apa daripada dunia ini dia boleh untung akhirat. Dia akan tengok itu. Kita ni tengok dunia, apa untung dunia? Nah, orang yang ulul albab ni, dia tengok dunia, apa peluang pahala. Dia pergi situ. Nah, kita nak sampai kepada tahap tu. Kita main masjid ni, selain daripada kita jumpa kawan, kita isikan masa kosong, apa kelebihan yang kita boleh dapat setelah kita jumpa Allah nanti? Ini dia panggil ulul albab. Dia tak fikir sekadar dunia. Sebab dunia satu maqam, satu darjah. Sedangkan di akhirat ni ada 99 darjat lagi yang belum
99 nikmat dah. Nikmat lagi yang belum kita terokai, belum kita rasai, yang kita duk share ni 1%. Jadi ayat ini seolah-olah memberi satu ruang kepada kita untuk kita merancang hidup, bahawa apa pun kita buat, apa dia punya impak kepada akhirat. Jangan buat dunia tak ada impak akhirat kita buat juga, kan? Kecuali masuk bilik air, ada impak akhirat tak? Masuk bilik air, mana ada impak akhirat? Ada. Sebab kita masuk bilik air satu kesyukuran, kita boleh masuk bilik air. Ada orang tak payah masuk bilik air, dia guna wayar je keluar, kan? Kencing berak wayar je, tak masuk bilik air, kan? Jadi kita tak naklah, kita nak masuk bilik air, kerana masuk bilik air itu satu nikmat mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi satu yang saya kata doa mustajab kat mana? Ayat 195 muka surat selepas tu. Fastajaba lahum. Bila dia memiliki ayat 190, dia faham ayat 190, dia pergi ayat 195, satu ayat itu fastajaba lahum rabbuhum. Fastajaba mana mustajab. Maka istajaba lahum rabbuhum. Rabbuhum tu istajaba. Maka Tuhan mereka menerima untuk mereka doa mereka dengan berkata, anni la udhi'u amala amilin minkum min dzakarin aw unsa. Bahawa sungguh-sungguh aku ni la udhi', aku tidak akan cabutkan, udhi' ni hilangkan, amala amil, mana-mana amal sekecil mana pun oleh orang yang beramal, amil, minkum di kalangan kamu, min zakarin, sama ada lelaki, au unsa ataupun wanita, perempuan. Ba'dukum min ba'd, sebahagian kamu daripada sebahagian lain. Tolong menolong pun tak apa, untuk kamu bina satu rangkaian bisnes akhirat. Gitu. Jadi daripada ayat ini, ayat fastajaba lahum, fa tu dia panggil fa jawab bagi ayat 190 sampai 194. Maknanya kita kena faham ayat-ayat 190 sampai 194 untuk melahirkan nilai diri yang doa mustajab. Nilai diri yang doa mustajab. Kalau tidak ada nilai-nilai diri dalam ayat 190 sampai 94, tidak akan terjawab dengan fa pada fastajab. Sebab fa ni adalah satu, dia panggil fa anugerah. Fa pun banyak nama. Fa anugerah, fa jawab, kan? Ialah fa jawab lah. Jawab kepada, contoh kita kata, injita fa ajibu, fa'ati, in ataita fa'ataitu. Jika kamu datang, maka aku datang. Fa tu fa jawab dia panggil. Setelah itu, ni fastajab. Dia kata inna fi khalqis sama, ayat 190, fastajaba lahum. Allah confirm menerima doa dia. Gitu. Lepas pada tu dalam ayat 196, dia nak 196, 197, 98. Apa di situ? 196, 197, 198. Kenapa Nabi baca ayat ni juga? Kerana di dalam ini amat kerdilnya manusia yang fokus dunia, tidak melihat akhirat dalam mencapai dunia itu. Dia kena capai dunia, tapi biar ada nilai akhirat dalam usaha dunia dia. Cuba tengok dalam ayat, kita ambil lah yang ni dulu. Tengok ayat 196 tu. La yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad. La yaghurrannaka, jangan sekali-kali yaghurranna. Nun tu dia panggil nun taukid, qasam. Nun yang menunjukkan jangan sekali-kali kamu terlibat dengan tipu helah,
Taqallub apa makna? Taqallub ni daripada qalbu. Makna taqallub dia sandar kepada alladzina kafaru. Taqallubul ladzina kafaru, berulang alik orang-orang kafir. Taqallub dengan makna kemewahan. Kan orang ada duit ni pergi sana pergi panggil taqallub. Pergi sana pergi naik kereta, naik apa kapal terbang. Kalau kita orang kampung mana boleh naik kapal terbang, taqallub pergi sana pergi sini. Kan naik kereta kancil sampai sebelah rumah mati. Itu orang biasa. Tapi kalau ada kereta besar, naik kapal terbang, naik kita ada apa nama? Helikopter sendiri, boleh pergi taqallub. Allah kata jangan terpedaya, la yaghurranna. Nun tu panggil nun taukid. Nun tu tambah. Jangan terpedaya engkau wahai Muhammad taqallub oleh. Itu dia fa'il kepada taqallub. Fa'il kepada yaghurran. Oleh dia panggil kemewahan orang-orang kafir fil bilad, di dalam negara, di dalam negeri kamu. Fil bilad ni Mekah lah pada waktu itu. Kalau kita hari ni lah. Kenapa tak boleh kita ambil nilai-nilai kehebatan itu untuk kita? Boleh ambil, tapi jangan merugikan akhirat dengan sebab nak dapat yang tu. Apa alasan Allah begitu? Kata Allah dalam ayat 197, mata'un qalil. Orang kafir ni mata'un qalil, seronok sekejap. Kita tak, kita mata'un kathir. Sebab kita seronok sini, seronok dalam kubur, seronok di akhirat. Orang Islam di sini kita seronok. Ada satu ayat nanti kalau kita ada pertemuan lain, kita ambil ayat macam mana nak jaga umur secukupnya, macam mana nak jaga rezeki secukupnya, macam mana nak jaga 3 panca indera secukupnya. Ada ayat gitu. Seronok Quran ni kalau tadabbur, seronok. Sebab itulah kalau boleh kita nak mati selepas khatam tadabbur, kita baru surah Baqarah lama gitu kan. Tapi tak apa, yakin Allah boleh bagi kok mana pun. Okey, alasan Allah kita tidak boleh terpedaya dengan kehebatan keseronokan orang kafir di dalam sebuah negara, kerana Allah kata mata'un qalil. Orang kafir ni hidup sekejap di dunia, thumma ma'wahum jahannam. Lepas mati tempat ma'wa. Ma'wa ni tempat tinggal mereka. Jahannam, neraka jahannam. Dan kita kena ingat kata Allah, jahannam itu wa bi'sal mihad. Seburuk-buruk bi'sa. Bi'sa ni satu gelaran keadaan. Gelaran kepada keadaan di mana ia sangat buruk dan tidak ada yang lebih buruk pada dia. Dia panggil bi'sa. Dia panggil kalau kita belajar ilmu bahasa, dia panggil nikmah wa bi'sa. Ada 2 jalan dalam Quran. Nikmah sebaik-baik, bi'sa seburuk-buruk. Tak ada lagi tempat yang lebih buruk daripada itu. Bi'sal mihad, seburuk-buruk tempat tinggal mereka. Ini bagi orang kafir. Sebab tu jangan terpedaya. Kalau kita terikut-ikut dengan cara dia, kita boleh dunia, tapi akhirat kita rugi. Kita macam mana kita? Ayat 198 tu. Lakinnal ladzina taqau, tetapi orang-orang yang mereka itu ittaqau, telah confirm menjadi orang bertakwa. Kita terjemah gitu. Ittaqau dia guna past tense, sedangkan belum lagi berlaku. Guna past tense tapi makna present tense ini confirm. Confirm. Maknanya tetapi bagi orang-orang yang mereka itu telah pun menjadi orang bertakwa rabbahum, kepada Tuhan mereka, apa jaminan mereka? Lahum jannat, untuk mereka confirm. Banyak confirm. Lahum, bukti confirm dia guna lahum dulu. Lahum jannat, sepatutnya jannatul lahum. Itu kata tepat. Jadi confirm. Taukid dia panggil. Wajib dia dapat syurga. Untuk mereka jannat, taman-taman syurga. Dia taman-taman di banyak dalam syurga. Ada taman perumahan, dan di sebelah tu ada taman-taman bunga, taman apa lagi, buah-buahan. Dan dalam syurga ni ana
tak jumpa lagi ayat. Tapi ada ustaz dengar lah dia ceramah, dia kata tak ada tidur. Tidur di dalam syurga ni tidur nyengge. Orang Kelantan kata tidur nyengge, tengek. Bahasa Quran tu tengek tu. Kalau orang Kelantan duduk tengek, dia duduk atas kursi panjang tu, duduk gini, leno gitu je. Seronok sangat hidup kan. Lepas tu rumah tu, ya Allah, tak ada lagi rumah kita kot. Dia jenis style lapang gini, tapi bila nak tidur tekan katil tubik. Tengok tubik naik pula. Kan? Kursi pun tak nampak, tapi bila nak ada. Macam-macam. Allah, rugi kalau tak jumpa syurga dah. Okey. Lakinnal ladzina taqaw rabbahum lahum, sebab tu Nabi menangis. Dia fikir benda ni, takut umat dia, bukan nangis untuk dia. Dia dah jamin umat dia ni, aku tak jumpa dengan dia. Allahu akbar. Lakinnal ladzina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha. Allahu akbar. Untuk mereka taman-taman syurga tajri, mengalir laju, min tahtiha, di bawah taman-taman tersebut ataupun di sekitar taman itu, al-anhar, sungai-sungai mengalir laju. Tajri ni macam orang berlarian tu, air laju kan. Kemudian khalidina fiha, kekal duduk situ. Lagi nuzulan min, kena fokus tu. Nuzulan kita terjemah anugerah khusus. Anugerah, nuzulnya anugerah daripada min indillah, daripada sisi Allah. Kalau anugerah Allah ni, Allah kata wa ma indallah, apa yang Allah simpan. Sekarang tuan-tuan, kita mari masjid sekarang ni, saya mari mengajar sekarang ni kan, masjid bagi allowance sikit kan. Kalau saya fokus yang ni yang saya dapat. Tapi kalau saya niat, saya kata kalau saya sampai kat ini, kalau ada salah seorang daripada kita beramal, saya telah membuat sedekah jariah kepada seluruh kawan-kawan kita. Tuan-tuan dapat amal, saya pun kena amal. Kalau tuan-tuan amal, saya tak amal, tak boleh apa-apa saya kan. Kita sama-sama amal dan kita sama-sama dapat kebaikan daripada amalan yang kita buat ini. Dan sampai ke syurga kita dianugerahkan. Baik, sekarang ni saya nak ceritalah. Kita main masjid, kita boleh jumpa kawan. Tapi target jumpa kawan, target mengajar ni terlalu kecil. Dah. Berbanding dengan nilai wa ma indallah yang Allah simpan. Tengok semua dah semua wa ma indah. Nuzulam min indillah, Allah simpan. Wa ma indallah, Allah simpan. Khairun, lebih baik. Untuk siapa? Lil abrar, bagi al abrar. Kita abrar ke? Kita nak tahu kita abrar tidak abrar, pertama kita kena faham perkataan abrar itu. Abrar kata plural, jamak, ramai, daripada perkataan barun. Barun ialah orang yang buat baik sebaik anak buat baik kepada ibu dan ayah. Itu panggil barun. Sebaik kita buat, kewajipan kita buat baik kepada ibu dan ayah, itulah yang digelar birrul walidain, buat baik kepada dua ibu bapa. Jadi abrar ini orang yang melakukan kebaikan dan cinta kasih macam dia kasih dan cinta kepada ibu dan ayah. Kita kena cinta kasih kepada agama ini macam kita cinta kasih kepada ibu dan ayah kita. Kalau ibu dan ayah kita sebab kita lahir, dan Allah yang mencipta kita melalui ibu dan ayah kita, kita boleh wujud. Dan nyawa ini dianugerahkan Allah kan. Ada lagi satu yang saya jumpa dalam Quran, dia panggil 9 nikmat yang diberi oleh Allah kepada sekalian makhluk Allah yang bernama manusia. 9 nikmat, 3 dalam diri, 6 di luar kita. Itu tajuk yang lain juga. 2 tajuk saya janji, kalau saya tak mati saya akan sampaikan, dan kita akan jumpa insya-Allah. Baik, kita tengok
makna kekal dalam syurga. Nuzulan min indillah, banyak ayat-ayat sebut min indillah kan. Tengok ayat 195 akhir, 195 akhir, wallahu indahu, sebelum tu sawaban min indillah. Banyak ayat-ayat dalam ayat terakhir ini membayangkan satu nikmat yang tidak dapat dilihat oleh setiap manusia yang beramal. Allah simpan untuk dia. Subhanallah. Ada dalam bank, tak pernah nampak pun. Nilainya ada 1 juta, tapi nak ambil tak boleh lagi, nanti pencen. Ya Allah, kalau mati macam mana boleh ke waris? Begitulah kita dengan pahala. Allah kata wa ma indallah sawaban min indillah wallahu indahu. Dalam ayat bawah ni pun nuzulan min indillah wa ma indallah khairul lil abrar. Itu setakat tu. Kemudian dalam ayat 199 dengan ayat 199 Allah memuji ilmuwan. Saya terjemah ilmuwan. Sebab apa? Sebab dia kata wa inna min ahlil kitab. Ahlil kitab ni orang berilmu, orang mahir dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Dia panggil ahli kitab. Orang mahir dalam Quran termasuk. Orang yang mahir dengan Quran tidak cukup, tapi bila dia mahir dengan Quran, dia boleh baca Quran, boleh tarannum Quran, dia wajib bersifat dengan sifat Qurani. Bukan saja madani, Qurani. Madani dan Qurani. Baik, apa dia kata? Allah puji ahli kitab ini, orang ilmuwan ni. Dia kata wa inna min ahlil kitab, sungguh-sungguh di kalangan ahli kitab tu ada, tak semua, ada ahli kitab pun jahat pun ada. Orang ilmu yang tak guna ilmu dia. Laman yu'minu billah, ahli kitab ni pertama dia beriman dengan Allah. Wa ma unzila ilaikum, dia beriman dengan Quran. Ilaikum tu. Wa ma unzila ilaihim, dan dia beriman dengan kitab yang ada bersama mereka, tapi dia ikut Quran. Ahli kitab yang Allah puji. Yang kedua, yang ketiga, khashi'ina lillah, khusyuk dalam sembahyang dia semata-mata untuk lillah, ay liridallah, untuk dapat redha Allah. Tiga, la yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila, selain daripada dia ilmuwan, alim tentang ayat-ayat Allah, dia tidak gadai, la yashtaruna, tidak gadai ayat-ayat Allah thamanan qalila, dengan harga dunia sepenuhnya. Dia tak gadai. Tengok, thamanan qalila, ulama berterjemah dunia. Dunia dan isi ni thamanan qalil. Sebab 1% berbanding dengan akhirat berapa? 99%. Ini Allah memuji orang-orang yang begini. Apa ganjaran orang yang sifatnya dalam ayat 199? Allah kata apa tu? Akhir tu, ulaika lahum ajruhum inda rabbihim. Orang kata masuk syurga dengan rahmat, betul, tapi nak dapat rahmat kena ada ajruhum, ada pahala. Apa dalil Quran yang mengatakan bahawa dia tak sebut rahmat, sebut pahala? Ni ayat ni, ulaika lahum ajruhum inda rabbihim. Ajruh ni syurga, rahmat, tapi dia disebut rahmat, dia sebut ajruh. Sebab setiap amalan yang kita buat, kita akan mendapat upah, dapat pahala. Dan jangan kita buat amalan kita tak pasti dapat ke tak dapat pahala. Jangan ada begitu. Pastikan kita dapat pahala. Dan dapat pahala ni confirm boleh tahu dalam ayat-ayat surah Kahfi, ayat akhir, 10 terakhir Kahfi. Macam mana kita nak tahu kita ini dapat pahala? Pertama, kalau ikut Syekh Habib Umar, dia kata ittiba' ikhlas. Yang kedua, ittiba' sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana detailkan sedikit, jumpa dalam surah Kahfi
ayat 110, dia kata makna ittiba', makna ikhlas ialah 4. Pertama, setiap amal mesti ada ilmu. Nak ittiba' bukan ada ilmu. Kalau kita buat amal tak ada ilmu, tak jadi. Yang kedua, kena niat. Setiap amal kena niat. Yang ketiga, setiap amal kena ikhlas. Yang keempat, istiqamah. Jadi sama je lah. Cuma mudah nampak yang 4 ni. Berilmu, niat, ikhlas, istiqamah. Confirm Allah kata ada pahala. Maka setiap amal yang ada pahala, itulah digelar amal soleh. Amal soleh. Gitu. Baik, habis ayat tu. Kemudian ayat terakhir, ayat 200. Ayat 200 ni seronok. Kita mari masjid sebab apa? Sebab Allah panggil. Kan? Allah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut hadis panjang. Dia kata sesiapa, maksudlah lebih kurang, sesiapa yang tahu rahsia azan dan safah awal sembahyang berjemaah, kalau dia tak boleh mari kecuali mari kena mengakak mari, dia akan mari juga bila dengar azan. Kan? Ada sebut, dia kata sesiapa yang tahu rahsia sembahyang isyak dan subuh berjamaah dan dia tidak boleh mari kecuali dia merangkak. Ayat ni subuh jemaah dengan isyak dan subuh jemaah, dia mari dengan merangkak pun dia mari. Yang tadi, yang dia tahu rahsia azan dan sah-sah pertama ni, kalau dia tak boleh mari kecuali dia kena bayar bayar tol lah kita kata. Dia akan bayar tol. Bayar, dia buat, dia panggil apa? Istilah hadis tu disebut istahama. Makna dia isham. Maknanya nastahamu. Maknanya bayar cukai lah. Apa dia panggil? Mengundi. Kan? Cabut. Buat cabutan. Nak mari. Dia akan buat cabutan. Kena bayar pun dia bayar. Kalau dia tahu rahsia, bayar. Jadi saya nak kait dengan ayat ni. Dalam azan ada perkataan hayya 'alal falah. Falah ialah hasil daripada perkataan akhir daripada surah ayat 200 tu. La'allakum tuflihun. Kamu akan beruntung. Orang beruntung dia panggil falah. Keuntungan itu dia panggil falah. Jadi hayya 'alal falah, marilah hidup untuk mencapai keuntungan yang sebenar, al-falah. Al-falah ini saya tengok secara detail, dia ada 3. Yang pertama, dunia dia akan bahagia. Macam saya sebut tadi, umur dia cukup, rezeki dia cukup, pancaan dera disempurnakan. Ini falah dunia. Kemudian musibah akan dijauhkan, akhirat Allah redha dan syurga. Allah jamin syurga. Ini falah. Sebab itulah Allah panggil kita setiap waktu. Begitu. Ini ayat-ayat yang ada dalam surah Hud, antaranya lah. Jadi oleh sebab itu Allah dalam ayat 200 ni Allah panggil, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kitalah semua. Apa dia suruh? Isbiru. Ini untuk individu semua kena sabar. Sabar apa? Isbiru. Ramai. Kamu semua kena sabar. Sabar ni biasa kita sabar sebab apa? Sebab musibah dah. Sabar kerana musibah, sabar kerana nak buat baik. Kita tak kena musibah, tapi kena mari masjid sebab Allah panggil. Sabar untuk datang ke masjid. Ada. Ataupun kita kena musibah. Musibah ni ada 2. Ikut Quran. Pertama, penyakit. Yang kedua, susah. Ini musibah 2. Ada satu jenis lagi dia panggil dalam peperangan. Itu lain sikit. Kesemua ni ada dalam surah Al-Baqarah ayat 177. Kalau tuan-tuan nak tengok bab musibah. Bab apa ni? Musibah dan juga
Apa tadi kita kata? Abrar. Ulul abrar ni ayat 177 surah Al-Baqarah. Al-Abrar ni. Amal-amal orang baik-baik ni ada dalam surah Al-Baqarah ayat 177. Itu pun penting juga ayat tu. Jadi, ya ayyuhalladzina amanu sabiru, kita sabar dalam buat-buat kerja tadi. Yang kedua, wasabiru. Lain ya, isbiru wasabiru. Apa beza? Kalau sabara yasbiru isbirun. Kalau sabirun sabara yusabiru musabara sabirun. Sabara yusabiru fa'ala yufa'ilu fa'ilu. Dalla ala al-musyarakah fi sabri. Ini mendalilkan kena dalam melaksanakan sabar ini kena tolong-menolong. Kalau kita tengok sahabat kita tak sabar, bang sabar bang, kan? Ikut muah, mu nak buat ikut muah, aku tak boleh gitu. Sesama Islam kalau dia tak sabar, tolong minta dia sabar. Itu sifat ukhuwah kita. Saudara se-Islam, tengok orang tak sabar, minta tolong sabar sekejap. Itulah wasabiru. Itu satu perintah Allah kepada untuk mendapat jaminan falah tadi. Yang ketiga, warabitun. 3 tugas kita. Isbiru, wasabirun, kerjasama dalam mencapai kesabaran. Warabitu, jangan ada pecah, jangan banyakkan parti, satukan parti. Rabitun, ikat, rabit. Kalau kau pecah, kau ambil sini, jadikan satu. Jangan banyak pecah. Rabit itu mana? Macam mana kita kata? Ini satu Islam. Hak ni nak keluar, ambil sini. Hak ni nak keluar, ambil tak kat sini, panggil rabitun. Rabtun, ikat kuat. 3 ni tidak akan terhasil kalau tidak ada perintah yang keempat, iaitu wattaqullah. Isbiru 1, wasabirun 2, perintah. Warabitu 3 ni tidak akan tercapai kalau tidak ada yang keempat, iaitu wattaqu, perintah yang keempat, iaitu bertakwalah kamu kepada Allah. Ataupun kita ambil yang keempat tu tak depan yang keempat. Ittaqullah, nak takwa pada Allah. Untuk sampai takwa kena isbiru, kena sabirun, kena rabitun. Mana takwa ni dia tak akhir, kerana sahabat itu penting, dan meminta orang lain sahabat itu penting, dan tidak berpecah belah umat Islam itu penting. Maka untuk capaikan situ, takwa sahajalah yang menjadi payung payung kepada kita semua. Dan takwa inilah satu akidah, syariah dan akhlak. Takwa adalah akidah. Akidah ni dalam Fatihah ayat 1 hingga 4. Syariah ayat 5. Akhlak ayat 6 dan 7. Itu pun satu nilai. Inilah yang saya nampak secara ringkas daripada ayat ni. Tapi saya tak cerita lagi amalan tu. Tak ada peminat ni. Okey, saya ambil ringkas amalan. Amalan yang kita buat daripada ayat 191 tu, ulul albab kan. Amalan pertama dalam solat ayat 191. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman. Dekat tu. Alladzina yadhkurunallah, kita qadarkan selepas yadhkurunallah perkataan fi salatihim. Orang-orang yang zikir kepada Allah dalam sembahyang mereka. Dalam arti kata, daripada takbir kita sampai salam, jangan putus hubungan kita dengan Allah. Jangan putus hubungan. Ini sebab boleh membersihkan hati dan sebab doa mustajab. Sekiranya solat kita daripada awal takbir sampai salam kita tidak pergi ke lain, ingat kepada Allah. Yadhkurun, dia guna fi'il mudhari' present continuous tense. Di dalam zikir ingat pada Allah itu tidak terputus.
Ini syarat pertama, nak doa mustajab dalam semayang kena tidak boleh putus zikir dengan Allah. Kita ada 3. Pertama, fi'li, biasa kita tak putus. Qauli, baca tak putus. Qalbi, yang ni banyak putus. Kita kena baiki hati supaya zikir hati daripada awal solat sampai akhir solat. Itu di dalam sembahyang. Kita ambil daripada alladzina yadhkurunallaha qiyamah. Dia sembahyang qiyam, sembahyang biasa orang sihat. Wa qu'ud, sembahyang orang uzur. Wa ala junubihim, sembahyang orang sakit. 3 sembahyang ni mesti nilai yang sama. Kita sembahyang sihat tapi tidak ada nilai zikir, tak jadi juga, kan? Begitu. Dan di luar sembahyang kita ambil ayat wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka sentiasa berfikir tentang ciptaan langit dan bumi serta isinya. Kita keluar daripada rumah kita, kita akan berjumpa makhluk-makhluk Allah. Apa yang kita kena ucap saat kita keluar melihat makhluk Allah? Ada 4. 2 kepada Allah, 2 kepada diri kita. Saya ringkaskan. 2 kepada Allah, kita kata apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ayat terakhir tu, Rabbana ma khalaqta hadza batila. 1. Yang kedua, subhanaka, ataupun kita tukar subhanallah. Tengok tikus duk lalu, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Engkau tidak sia-siakan buat tikus ini, mesti ada hikmah. Yang kedua, kena sebut subhanallah. Jangan kata natang tikus ni. Ada, tukar channel pada subhanallah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ini untuk Allah, untuk kita 2, iaitu satunya akhir ayat itu, faqina adzaban nar, dan daripada ayat lain tu, Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita, itu termasuk faqina adzaban nar. Ayat 193 dan 94 ini wa adkhilnal jannata mal abrar. Maknanya ringkas daripada ayat ini semua, untuk kita minta Allah selamat daripada neraka. 1. Yang kedua, kita minta Allah masuk syurga dengan al-abrar. Dalam ayat 193 tu, wa tawaffana ma'al abrar. Boleh. Ini amalan yang untuk nak jaga hati. Yang kedua, untuk doa mustajab. Dalam sembahyang khusyuk, di luar sembahyang untuk Allah kita kata Rabbana ma khalaqta hadza batila. Yang kedua, kita kata subhanallah. Untuk diri kita, kita minta Allah lepas daripada azab neraka dunia akhirat, dan minta Allah masuk syurga dunia, syurga akhirat. Wallahu a'lam. Moga-moga pertemuan kita pada kali ini boleh memberi sedikit manfaat. Selamat beramal dengan ayat ini insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.